Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tariq Rasid dari Masjid Sultan Idris Shah kedua dalam rancangan ulasan khutbah Jumaat di pagi yang mulia ini. Dan seperti biasa bersama kita Imam Utama Masjid Sultan Idris Shah kedua, Al-Fadil Ustaz Tun Ihsan Abdul Karim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan Ustaz? Dah makan. Ustaz Tariq. Alhamdulillah. Baru saja lepas makan. Jadi baik, apakah tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini dan mengapa dipilih tajuk tersebut? Baik. Terima kasih. Untuk makluman, tajuk khutbah pada minggu ini yang jatuh pada 18 Disember 2020 bertajuk Bahaya Munafik. Jadi kalau ditanya kenapa tajuk ini dipilih, ya, ini bersesuaian dengan khutbah itu sendiri. Yang mana khutbah kita ni sebenarnya adalah bertujuan untuk memperingati khususnya kaum lelaki Islam pada pentas Jumaat itu, pada pentas solat Jumaat kan. Jadi himpunan lelaki-lelaki Islam pada Jumaat waktu zuhur ini, kita mengambil kesempatan dengan khutbah yang diberikan ini untuk kita sama-sama memperingati, termasuklah dengan diri kita, jemaah kita semua sekali. Jadi untuk tajuk ini kita nak ingat memperingatilah bahawa munafik ini sangat bahaya kerana ia dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dari mereka dalam ayat Quran, dalam hadis berkaitan dengan munafik inilah. Jadi sebab itulah kita rasa kita dah lama tak buat tajuk berkaitan sifat-sifat ni. Jadi kita mengambil kesempatan ni untuk memberi peringatan antara satu sama lain. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat pada tajuk pun kita dah gerunnya dengar bahaya munafik. Maknanya dalam tajuk tu pun sudah ada unsur larangan. Jadi mungkin Ustaz boleh serba sedikit menghuraikannya isi-isi dalam khutbah kita pada hari ini. Baik. Jadi terlebih dahulu untuk khutbah ini berkaitan dengan bahaya munafik ini, kita tengok kepada maksud yang dikehendaki ataupun maksud yang tepat berkaitan dengan munafik ini, iaitu munafik ini ialah orang yang menzahirkan sesuatu dan berlawanan dengan apa yang tersimpan di dalam hati, di dalamnya, ataupun kita naknya lain di mulut lain di hati. Istilah yang kita katakan yang boleh lebih tepat lagi, kita boleh cakap ialah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Jadi dalam mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 45, kerana firman Allah ini menyebutkan berkaitan dengan munafik ini, kita ambil sikit, iaitu innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari lapisan-lapisan dalam neraka, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati siapa pun yang boleh menolong mereka. Ini ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan munafik. Maknanya orang munafik ini duduk paling bawah di dalam tingkatan-tingkatan neraka. Maknanya jadi kayu-kayu api yang membakar untuk menyeksa golongan-golongan yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang kafir ni, orang munafik ini akan mereka menyembunyikan itu. Kalau kata yang bahayanya ialah menyembunyikan keimanan, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ini berkaitan dengan akidah. Tetapi andai kata yang
berlawanan itu, yang mananya daripada mulut dengan hati ini tidak melibatkan akidah, seperti mana tidak melibatkan kekufuran kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab kita ataupun kepada keimanan kita, maka dia tidak jatuh kepada hukum terkeluarnya daripada Islam ataupun seumpamanya, kerana itu hanya melibatkan dosa-dosa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bahaya kita nak bagi tahu kat sini ialah munafik itu, yang bahaya adalah berkaitan dengan akidah, yang mana di mulut mengaku Islam tetapi di dalamnya kufur tersembunyi di dalamnya. Jadi orang munafik ni sebenarnya sering berubah-ubah watak, kerana lain di mulut, lain di hati, Jadi kita boleh kata talam dua muka ke? lebih kurang macam tu, kau nak boleh. Maknanya dia tak cakap, kita tak boleh percaya dengan apa yang keluar daripada mulutnya. Cuma kita tak dapat kenal pasti, hanya orang yang tertentu ataupun diri sendiri itu sahaja yang tahu bahawa apa yang dikatakan di mulut itu dengan apa yang ada di dalam hatinya berlawanan, Jadi dalam ayat Quran yang lain juga menyebut, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Yang mana maksudnya orang-orang yang munafik itu takut kalau diturunkan suatu surah Al-Quran yang menerangkan kepada mereka dan kepada orang ramai akan apa yang ada dalam hati mereka. Jadi katakanlah, wahai Muhammad, hinalah seberapa yang kamu suka, sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut diketahui orang ramai. Maka ancaman Allah tadi kepada orang munafik ialah neraka paling bawah. Kemudian Allah bagi tahu, selagi mana kalau kata dia menipu, akhirnya akan ditonjolkan, akan didedahkan juga oleh sifat sebenar orang munafik ini sendiri. Dan kalau kita ambil daripada hadis Nabi SAW juga menerangkan berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik ni, yang kita boleh ambil adalah hadis yang cukup popular, iaitu ayatul munafiq thalatha, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang mana maksudnya ciri-ciri munafik tu ada 3, yang apabila dia bercakap dia berdusta, dan apabila dia berjanji dia mungkiri, dan apabila diberikan kepercayaan, diberikan amanah, dia khianat kepada kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada beliau. Ini adalah ciri-ciri munafik, Dan ditambahkan lagi pula, selain daripada 3 tadi yang masuk dalam hadis, ciri-ciri ini, ada lagi 2 ciri orang munafik, iaitu orang yang malas beribadah dan kurang mengingati Allah. Selalu kita sebut orang munafik ni, kita tadi apa yang ada dalam hadis tadi, kita tahu orang yang berdusta, orang yang mungkiri janji, orang yang khianat. Tetapi dalam masa yang sama juga sebenarnya orang yang malas beribadah juga dan kurang mengingati Allah adalah termasuk di dalam golongan munafik. Jadi kita kena hati-hati. Sebab tu kita katakan tadi, kita beri peringatan ni bukan kepada sesiapa, kepada diri kita juga. Kalau kata kita ni malas beribadah, makanya kita juga tergolong dalam golongan yang dibincangkan ini. Dan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini nak katakan orang yang malas ni, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan perasaan malas, dan bermaksud riak di hadapan manusia. Contoh yang saya boleh buat begini, kita bila kita sembahyang di masjid, kita sembahyang di masjid, kita rajin sembahyang sunat. Kerana apa? Kerana orang ramai nampak kita, ingin menunjuk-nunjuk. Tapi bila di rumah, kita jarang sembahyang sunat. Ini adalah salah satu contoh. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan tersebutlah. Ini salah satu contoh, Dan sedikit sedangat sebenarnya kalau kita tengok kepada orang yang berjaya menghindarkan diri daripada penyakit-penyakit munafik inilah, penyakit-penyakit munafik ni. Jadi itu sahaja yang saya rasa kita boleh kongsikan kaitan dengan intisari
intipati khutbah pada hari ini, pada minggu ini. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semualah. InsyaAllah. Jadi begitu jelas sekali ya, Al-Fadhil Ustaz sudah terangkan isi-isi dalam khutbah Jumaat kita pada hari ini dengan definisi munafiknya dan ciri-ciri munafiknya. Dan seingat saya munafik ni berasal daripada perkataan nafak ya. Kalau kita biasa pergi ke tanah Arab, kita buat umrah, kita akan lihat, kita akan lalu terowong. Terowong tu adalah nafak. Maknanya nafak ni adalah lubang, maknanya seolah ada dua lubang. Maknanya dia boleh keluar lubang sana dan lubang sini. Ini menunjukkan ada perwatakan yang berbeza. Jadi itulah maknanya bahaya ya sifat munafik. Jadi Al-Fadhil Ustaz, apakah solusi, maknanya cara untuk kita menghindari sifat munafik yang bahaya ini, ataupun cara kita merawatnya bagi mereka yang sudah menghidapi ya ciri-ciri munafik ini? Baik. Baik, salah satu soalan yang baik, kerana kita dah menyentuh berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik. Kita dah terangkan siapa golongan munafik ni. Kita nak tahu bagaimana, adakah cara mengubati penyakit hati ni. Ini penyakit hati lah ni, munafik ni. Kalau kita penyakit zahir kita ni, kita berjumpa dengan doktor, mana kita makan ubat, itu adalah satu kaedah cara untuk merawat. Jadi dalam bab hati ataupun bab akidah, bab sifat ni, itu kita bincangkan sekarang adalah sifat munafik ni. Antara cara ataupun ciri kaedah yang kita boleh gunakan untuk merawat penyakit ini ada beberapa, dan kalau kita tak berusaha ke arah itu, kita akan ditambahkan Allah penyakit tersebut. Macam yang kita sakit ni, bila sakit kita tak jumpa doktor, kita tak makan ubat, dia makin merebak, makin parah. Seperti mana dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Maknanya kalau kamu dah sakit tu, kamu tak berusaha untuk mengubatinya, maka fazadahumullahu maradan. Maksudnya Allah akan tambahkan penyakit tu. Kerana kita ni kena sedar diri sebenarnya. Kita kena sedar diri bahawa kita ni tak lari daripada melakukan dosa. Jadi apabila kita sedar diri, insya-Allah Allah akan membantu kita dalam menjadikan kita sebagai insan yang terbaik, insan yang mengikut apa yang disuruh oleh Allah dan juga Islam. Jadi kalau kita masih lagi dalam dunia, kita rasa kita yang paling baik, sebab itulah masuknya unsur-unsur dan sifat-sifat seperti sifat-sifat munafik ini terus kekal dan makin menebal dalam diri kita. Jadi antara kaedah yang kita boleh lakukan untuk kita menyelamatkan, kita merawat penyakit-penyakit hati kita ini, pertamanya adalah memelihara solat berjemaah. Kerana dalam sebuah hadis menyebutkan, barang siapa yang menunaikan solat kerana Allah selama 40 hari secara berjemaah dengan mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Makna takbiratul ula, takbiratul yang pertama tu, angkat takbir yang pertama tu bersama-sama dengan imam selama 40 hari, ditulis baginya 2 kebebasan. Allah jamin ditulis baginya 2 kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan daripada api neraka, dan yang kedua kebebasan daripada sifat munafik. Jadi ini cara yang disebutkan di dalam hadis yang mana diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita bagaimana nak merawat khususnya penyakit munafik. Sebab di sini dalam hadis disebut kebebasan dari api neraka dan kebebasan daripada sifat munafik ni. Yang kedua kita boleh gunakan ialah banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah, kerana dengan sedekah sebenarnya kita menyucikan harta dan menyucikan hati. Kerana bila orang yang kurang bersedekah ini, hatinya akan keras. Jadi bukan kita kata pasal sedekah je harta ni mesti harta yang kita ada mesti suci. Dia sama terbabit juga dengan hati. Harta kita pun suci, hati kita pun suci. Dan yang ketiga saya boleh katakan caranya adalah mengamalkan akhlak yang terpuji. Mungkin kita agak sukar kerana kebiasaan kita, mungkinlah kita dah biasa kita punya akhlak teruk, tapi kita berusaha memperbaiki, memperelokkan akhlak kita. insya-Allah kalau kita mengamalkan seperti mana yang disebutkan ini, sifat-sifat munafik ini tidak akan wujud dan tidak akan bertambah di dalam diri kita.
Jadi Masya Allah ya, satu nasihat yang amat berharga buat kita semua pada pagi Jumaat ini. InsyaAllah. Jadi semoga kita sama-samalah dapat mengamalkan nasihat yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz, dan semoga dijauhkan juga daripada sifat ya munafik yang bahaya ini. Jadi saya kira setakat ini sahaja rancangan ulasan khutbah Jumaat kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, dan terima kasih juga kepada sidang penonton dan pendengar semua kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah.